Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bismillahirabbil azim wa rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khudh bi yadi qalat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat untuk sambung pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi rahimahullah taala. Dan hari ini kita akan masuk pada bab yang baru, bab yang ke-24, yakni cara makan Rasulullah SAW. Qala mu'allifu rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin. Ma jaa fi sifati akli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cara makan Rasulullah. Bab ini membentangkan hadis-hadis berkenaan dengan bagaimana cara Nabi SAW itu menikmati makanan. Kita masuk pada hadis yang ke-130 berkenaan dengan Nabi SAW menjilat jari setelah selesai makan. An Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu thalatha. Diriwayatkan daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahawa Nabi SAW menjilat jari-jari baginda 3 kali selepas makan. Hadis ni nak bagi tahu hadis nak menceritakan kepada kita bahawa Nabi SAW itu menjilat jari-jari baginda selepas makan sebanyak 3 kali, iaitu setiap jari dijilat 3 kali sebelum membasuhnya. Setiap jari yang digunakan untuk makan itu dijilat sebanyak 3 kali sebelum Nabi SAW membasuh jari tersebutlah. Kalau mengikut Imam Al-Baijuri, kata Imam Baijuri, jilat jari yang apabila kita nak sentuh makanan, jari itu akan menyentuh makanan terlebih dahulu. Kalau kata Imam Al-Baijuri, kena jilat bahagian jari tengah dulu. Jari tengah dulu yang kena dijilat lah. Sebab jari tengah ni apabila kita nak menyentuh makanan, sebab dia kan yang paling panjang di antara kesemua jari, maka jari itu akan menyentuh makanan terlebih dahulu. Jilat jari yang akan mengenai makanan terlebih dahulu, yakni jari tengah lah. Sebab jari tengah ni antara jari yang panjang lah, jari yang panjang bagi orang kebiasaan, bagi orang biasa. Tapi mungkin ada orang lain yang jari mereka itu mungkin tak sama macam jari orang biasa, maka ikutlah jari mana yang menyentuh makanan terlebih dahulu. Seterusnya hadis yang ke-131, an Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalatha. Maksudnya diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila makan suatu makanan, baginda akan menjilat 3 jarinya yang digunakan semasa makan. Okay, kalau kita makan menggunakan 3 jari, maka perlu jilat jari yang tengah dulu, kemudiannya jari telunjuk, dan kemudiannya barulah ibu jari sebanyak 3 kali. Jilat 3 kali lah. 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan 1, 2, 3 untuk 3 jari yang kita gunakan untuk makan. Okay, bagaimana pula kalau kita makan menggunakan 5 jari? Kita menggunakan 5 jari, maka ikut sunnah tadi, jilat jari tengah dulu, kemudian jari telunjuk, kemudian baru ibu jari, kemudiannya jari kelingking, dan yang terakhir adalah jari manis. Itu antara step yang boleh kita follow, yang boleh kita ikut untuk
untuk menjilat jari. Bagaimana kaedah menjilat jari itu? Setelah kita selesai makanlah, sebelum kita basuh tangan, kena jilat jari terlebih dahulu, kerana itu menunjukkan sunnah Nabi SAW. So itu kaedah yang boleh digunakan lah. Kalau pakai 3 jari, maka dimulakan dengan jari tengah, jari telunjuk dan jari ibu jari. Kalau menggunakan sebanyak 5 jari, ikut susunan tadi, kemudian setelah daripada jari ibu jari, jari kelingking dulu, kemudiannya barulah jari manis. Jari manis yang terakhir. Hadis ni menceritakan bahawa Nabi SAW setiap kali selesai makan, baginda akan menjilat ketiga-tiga jari yang digunakan semasa makan sebelum mencucinya. Nabi SAW itu makan menggunakan 3 jari. Sebabkan Nabi SAW itu makan roti dan sebagainya, sesuai untuk digunakan 3 jari. Tapi kalau kita ini makan nasi, inilah orang Melayu kan makan nasi kan, makan nasi takkan nak pakai 3 jari. Kita pakai 5 jari juga dibolehkan, ikut keadaan makanan yang kita makan tu. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menerangkan sebab kepada amalan tersebut. Sabda Nabi SAW, an Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiya SAW amara bila'ki al-asabi'i was-saffah wa qala innakum la tadruna fi ayyihi al-barakah. Diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Nabi SAW menyuruh menjilat jari-jari dan talam ataupun pinggan selepas makan, dan baginda bersabda, sesungguhnya kamu tidak mengetahui bahagian makanan yang mana terdapatnya barakah. Hadis riwayat Muslim. Jadinya Nabi SAW itu bagi tahu dekat kita di dalam hadis yang lain, kenapa, apa sebabnya kita ini perlu jilat jari kita setelah kita makan. Apa sebab kepada amalan tersebut. Jadinya ucapan baginda dalam hadis di atas, sesungguhnya kamu tidak mengetahui bahagian makanan yang mana terdapatnya barakah, ini memberi makna bahawa setiap makanan yang kita makan itu terdapat keberkatan padanya. Setiap makanan yang kita makan itu terdapat keberkatan pada makanan tersebut. Namun kita ini tidak dapat memastikan, kita tak dapat tahu adakah keberkatan itu terdapat pada makanan yang telah kita makan ataupun pada yang masih berbaki di jari. Kita tak tahu sama ada keberkatan itu terdapat, keberkatan yang ada pada makanan itu terdapat pada makanan yang telah kita makan, yakni telah kita masukkan ke dalam perut kita, ataupun yang terdapat pada jari-jari kita, di pinggan-pinggan, di sisa yang itulah yang tidak kita makan lagi, ataupun yang masih berbaki di jari lah, di pinggan atau yang terjatuh. Sebab itu kita perlu menjaga semua makanan untuk memastikanlah keberkatan itu diperolehi. Setiap makanan yang kita ada di atas pinggan kita itu, di atas talam ke, kita kena habiskan. Sebabnya kita tak tahu bahagian makanan mana terdapat keberkatan di dalamnya. Kita tidak tahu, kita tidak pasti. Sebab itu Nabi SAW itu menyuruh kita untuk menjilat jari talam ataupun pinggan selepas saja kita makan. Sebelum kita cuci tangan kita, kena jilat dulu jari-jari yang kita gunakan untuk makan. Sebab kita tak tahu sama ada makanan yang kita makan itu bahagian mana terdapat berkatnya. Adakah sama ada makanan yang telah masuk ke dalam badan kita ataupun makanan yang masih ada bakinya di jari-jari kita. Sebab itu Nabi SAW menyuruh kita untuk menjilat setiap jari yang digunakan untuk makan sebelum kita ini membasuhnya. Sebab kita tak pasti di manakah terletaknya keberkatan pada setiap makanan yang kita makan tadi. Kemudian makna al-barakah adalah tambah, tetapnya kebaikan dan dapat menikmatinya. Itu makna barakah. Barakah ini adalah tambah ataupun tetapnya kebaikan dan dapat menikmatinya. Makna yang dikehendaki di sini ialah yang terhasil daripada tujuan makanan, selamat daripada akibat buruk makanan dan memberi kekuatan untuk taat kepada Allah.
Jadinya apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada dua hadis yang kita bacakan tadi berkenaan dengan menjilat jari dan faedah menjilat jari? Yang pertamanya adalah galakkan untuk kita ini menjilat jari selepas makan kerana ia merupakan amalan Nabi SAW dan untuk mendapat sepenuhnya keberkatan daripada makanan. Paling baik adalah mengulangi jilatan sebanyak 3 kali bagi menggabungkan kedua-dua hadis tersebut. Kita jilat mengulangi jilatan jari kita itu sebanyak 3 kali. Maknanya kita jilat setiap jari kita yang digunakan untuk makan itu, kita jilat sebanyak 3 kali. Kemudiannya yang kedua, menghargai setiap nikmat Allah walaupun sedikit. Jangan kita ini mensia-siakannya. Sebab itulah semua makanan yang dimakan termasuk yang ada di celah-celah jari dan di pinggan perlu dihabiskan. Kena habiskan makanan. Jangan kita ini makan sikit kemudian kita buang. Jangan kita ini tinggalkan makanan-makanan yang boleh untuk kita habiskan, kita biarkan. Sebab kan kita rasa kita dah kenyang. Sebab itu kena juga makan sehingga habis. Supaya apa? Supaya kita ini mendapatlah keberkatan yang ada pada setiap bahagian makanan itu. Sebab kita tak tahu bahagian mana yang ada keberkatan. Kalau kita habiskan ke semua makanan kita, maka insya-Allah kita akan mendapatkan keberkatan itu. Dan kemudian yang ketiga, mencari keberkatan daripada Allah dalam setiap amalan kita, iaitu dengan mematuhi syariat dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Kita ini mencari keberkatan dalam setiap amalan yang kita lakukan. Walaupun dan amalan yang kita lakukan itu hanya kita ini sekadar kita makan. Dalam kita makan juga ada amalan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu kita penuhilah, kita memenuhi syariat dan juga mengikut sunnah Nabi SAW, insya-Allah kita akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya setakat itu sajalah perkongsian hadis Syama'il Muhammadiyah pada tengah hari ini, bab yang ke-24, dan insya-Allah kita akan sambung pada hari esok masih lagi pada bab yang ke-24, yakni cara makan Rasulullah SAW. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.